bukan expert dalam bidang ni lah. Ada ramai lagi yang pakar dalam bidang ni di muka bumi ni. Maknanya saya bukan yang pakar dalam bidang ni, dan saya tak pernah claim saya expert dalam bidang ni. Saya masih belajar, saya pun student. Yang keduanya, apa yang saya bincang ni bukan merupakan pandangan kementerian, sebab saya bukan lagi berkhidmat di Kementerian Perdagangan dan Antarabangsa dan Industri. Sebab saya berkhidmat di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada tahun 2003 hingga 2008. Sekarang ni, walaupun saya masih pegawai kerajaan, tapi saya dikira berkhidmat di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam. Yang ketiga, kalau yang melibatkan perkara dasar tu pun juga bukan merupakan pandangan saya bukan mewakili kerajaan, maknanya saya mungkin pandangan individu. Kan? Jadi jelas Jadi tajuk ni sebenarnya tajuk yang sangat membosankan. Sebab tajuk ni mengenai perdagangan antarabangsa, ataupun tajuk khusus yang kita nak bincang hari ini ialah apa itu perdagangan bebas. Kalau kita tanya orang kampung, mungkin dia pun tak berapa jelas apa tu perdagangan antarabangsa dan juga free trade agreement. Jadi sebenarnya konsep ini penting sebab Nabi Muhammad juga merupakan seorang pedagang yang telah berdagang daripada Mekah ke Syam. Dan hari ini perdagangan begitu meningkat sehingga Malaysia disenaraikan sebagai tempat yang ke-19 dalam senarai WTO. Dan pada tahun 2009 perdagangan Malaysia berjumlah 988 bilion, yang mana jumlah ekspor 553 bilion, dan kita punya import ialah 434 bilion ringgit Malaysia. Kalau USD sikit kita bagi 3.8 atau mungkin sekarang 3.5 kan. Walaupun dalam ringgit Malaysia kita dah sampai ke peringkat trilion lah, dikenali sebagai trilion sebab total trade kita dah trilion kan. Dan sekarang kita punya rakan dagang yang pertama China, nombor 1, nombor 2 Singapura, ketiga Amerika Syarikat, keempat Jepun, 5 Thailand, 6 Korea, ketujuh Indonesia, kemudian Hong Kong sebagai daripada China, Germany, Taiwan dan lain-lain. Jadi inilah rakan dagang Malaysia. Jadi nak tambah perdagangan Malaysia ni memerlukan lebih kepada pasaran terbuka. Pasaran terbuka ataupun dipanggil kalau bahasa Inggeris dia kata kita perlukan market access, kemasukan ke pasaran baru. Jadi kita nak faham sebenarnya apa tu free trade area ataupun apakah perjanjian perdagangan bebas. Secara definisinya, perjanjian perdagangan bebas ini ialah perjanjian antara dua buah negara ataupun lebih, yang mana perjanjian ini merangkumi perjanjian perdagangan barangan, dipanggil trade in goods, perkhidmatan dan juga pelaburan. Ada 3 komponen dalam dia. 1 perjanjian barangan, kedua perjanjian mengenai pelaburan, 3 mengenai perkhidmatan. Dan Malaysia sekarang ini menuju ke arah sektor perkhidmatan, services. Sebab kalau kita nak bergantung pada barangan je, barangan ni satu masa nanti dia akan habis mungkin kita tak tahu lah, Allah Alam, ni kuasa Allah kan. Macam minyak kan, Malaysia punya minyak dijangka dalam 30 tahun je simpanan reserve. Kalau tak ada minyak, tak tahu apa lagi yang Malaysia nak ekspor. Jadi sekarang ni lebih menuju pada sektor perkhidmatan. Seperti Singapura, dia tak ada industri yang tetap, tapi ekspor Singapura adalah 2 kali ganda daripada Malaysia. Macam kita sekarang ni kalau USD dalam 159 USD kita punya total ekspor. Singapura 259. Agak ni 2 kali ganda. Jadi apa beza perjanjian perdagangan ni dengan PTA? Sebab ada lagi satu yang Malaysia tanda tangani perjanjian dengan OIC. Tapi dia bukan FTA, dia ialah PTA. PTA ni dipanggil Preferential Trade Agreement ataupun Preferential Trading Arrangement. So PTA ni dia kurang sikit daripada FTA. Dia tak memberi akses secara penuh
kepada pasaran, tetapi hanya terhad kepada barangan tertentu saja. Sebab tu dipanggil PTA. Jadi kenapa OIC hanya menghadkan PTA dan tak meneruskan FTA? Ada banyak faktor lah. Faktor geografi, ekonomi yang berbeza, faktor sistem pentadbiran yang berbeza. Ada 57 negara, lepas tu 2/3 negara OIC di bawah negara kemiskinan, negara bawah garis kemiskinan. Dan apakah maksud custom union? Custom union ni kerjasama custom dia. Dia tak ada kerjasama dalam bidang perkhidmatan dan juga pelaburan. Dia hanya kesatuan di peringkat antar custom satu negara dengan negara lain. Dan apakah single market? Single market ni satu market macam EU. EU ni single market, makna dia mempunyai satu dasar yang sama, mempunyai monetary policy yang sama, mempunyai dasar mengenai kemasukan buruh yang sama. Mana buruh daripada Germany boleh datang masuk ke Eropah, daripada ke UK, daripada UK ke ni tanpa visa. Macam hari ni kita tak buat lagi dengan ASEAN. Mana nak masuk daripada Indonesia, kita masih perlukan visa. Sebab kalau kita buka pasaran, negara kita kecil, penuh lah Malaysia kan. Ramai orang ni kan. Jadi kita tak sampai tahap nak jadi single market. Dan kita baru menuju sebagai dipanggil sebagai free trade area. Di kalangan ASEAN dah ada free trade area yang dikenali AFTA. ASEAN Free Trade Area telah dilaksanakan mulai 1993 dan telah sepenuhnya mencapai tarif kepada zero duty pada tahun 2008. 2008 makna dia Malaysia di peringkat ASEAN 99.83% cukai Malaysia merupakan zero duty ataupun bebas cukai. Ada ke negara single market? Single market so far EU. Single market. Maksudnya orang daripada negara lain boleh datang bekerja ke negara dia tanpa visa. Dia hanya benarkan di kalangan negara anggota. Jadi Malaysia, kalau kita nak tengok perdagangan antarabangsa, Malaysia sebenarnya ada 10,309 tarif line. Tarif line ni maksud dia senarai, dalam bahasa mudah, senarai barangan yang dikenakan cukai. Ada 10,000 dia punya item. Tapi dia sebenarnya bukan di produk, tetapi tajuk kepada produk-produk. Tapi produk dalam dunia ni lebih daripada 10,000 sebenarnya. Ada juta-juta kan. Tapi yang Malaysia gunakan ada 10,309. Dan di peringkat WTO 61% daripada tarif line Malaysia telah diturunkan kepada zero duty. Mana 61% dah kosong dah di peringkat dunia. Cuma 39% tarif lain yang masih lagi belum dikurangkan. Dan ada beberapa cukai paling tinggi di Malaysia setakat ini ialah 35%. Paling tinggi. So kita kena tahu sebenarnya bila sebut bebas cukai ni ialah merujuk kepada import duty. Dia tak merujuk kepada duty custom. Duty custom ataupun excise duty. Dan juga tak merujuk kepada sales tax. Jadi sales tax campur dengan excise duty ataupun duty custom campur dengan value added tax, cukai nilai tambah, boleh dikenakan ke atas barangan walaupun setiap negara telah mengurangkan import duty daripada kosong. So ini yang menyebabkan kita rasa macam kenapa barang kalau dekat Dubai itu ataupun kat tempat tertentu kita tengok macam kat airport, kita beli kan, dia kata semua free duty, tapi mahal kan. Walaupun free duty mahal sebab dia ada lagi sales tax kan. Setengah-setengah tempat tu dia ada value added tax, dan setengah tempat lagi dia ada excise tax custom. Macam ramai pelajar dari sini nak bawa balik kereta kan. Kereta kalau diberi cukai pun, kalau daripada negara Eropah ni dibagi kurang 50%, masih ada custom tax tu. Custom tax ni yang buat mahal, sebab custom tax sekarang ni 200% untuk kereta. Ini yang menyebabkan harga barangan tu meningkat. Tetapi di peringkat WTO perkara ni dibenarkan. Bermaksud import duty boleh dikurangkan, tetapi cukai custom dan cukai jualan boleh ditentukan oleh negara tersebut.